Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa shalli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita sambung perbahasan kita berkaitan dengan beberapa istilah, beberapa istilah yang terkait dalam mazhab Syafi'i ini. Ada 4 istilah yang telah kita bahaskan sebelum ini, iaitu perkataan benci, tidak mengapa, harus. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i sebagai ulang kaji. Benci ini maknanya benda yang dia tak sukai lah, maknanya dia, kalau dia dalam kitab dia disebut tak suka benda tu, jadi jatuhlah benda tu sama dengan makruh lah. Ataupun disebut tidak mengapa, istilah kedua, la ba'sa, tidak mengapa, maknanya dia ada persamaan dengan makna harus, bolehlah, tidak mengapa. Ataupun istilah yang ketiga, jaiz, yang ni maknanya harus, boleh. Dan yang keempat, la khair fihi, tak ada faedah, tak ada kebaikan baginya, dengan makna haram atau tidak harus. Jadi ulama, sebagaimana kita sebut dulu, maknanya mereka mempelbagaikan istilah itu dan tidak menggunakan satu istilah saja. Ataupun benda yang mereka rasa nak mengharamkan secara keras mungkin kurang sesuai, jadi digunakan istilah macam tadilah, kan, tak ada kebaikan, tak ada faedah benda ni. Okey, jadi ini kepelbagaian istilah yang digunakan oleh sebahagian fuqaha. Jadi tidaklah hukum itu kita kata selalu cepat, kopoh mengatakan dia haram, cepat, okey, mudah sangat mengharamkan sesuatu. Jadi tak bolehlah kita kata tergesa-gesa mengharamkan sesuatu tanpa ada hukum ataupun tanpa ada dalil atau petunjuk yang jelas, kan? Kecuali kalau benda-benda itu memang ada nas yang qat'i, memang jelas. Contoh tentang pengharaman arak, judi, kan, syirik kepada Allah. Yang ini memang kita tak faham berlapik-lapik lah. Nak kata apa lagi, kan? Takkan kita kata, orang tanya minum arak ni apa? Saya rasa benda ni saya benci lah, kan? Jadi buat apa kita nak cakap itu, sebab nas pun jelas, kan? Memang larang benda tu. Ni kita sebut haram sudah. Dekat sini kita tak perlu nak kata orang apa, berlapik-lapik lah. Tapi ada benda-benda yang mungkin kita, kan, ataupun di sebagian ulama lah, kan, mungkin benda tu mereka tak kaji lagi, okay, secara detail. Tapi kadang-kadang soalan tu ditanya, bila tanya, jadi kalau nak bagi jawapan segera, kan, mungkin dia akan bagi jawapan begitulah. Kalau dia nampak benda tu nampak macam menghala kepada yang haram, dia akan katalah, saya rasa baik tinggal lah benda tu, kan.
Begitulah seni para fuqaha dalam memberikan ataupun menggunakan istilah-istilah. Okey, istilah yang kelima. Yang kelima malam ni kita sambung, iaitu sebab. Ataupun dalam bahasa Arab disebut as-sabab. As-sabab. Kita bahasa Melayu jadikan dia sebab. Jadi asalnya bahasa Arab lah. Sebab ialah apa yang mempunyai hubungan dengannya dengan yang lain. Sama ada atau tiada. Dengan kata lain, bahawa syariat menjadikan wujudnya sebagai alamat atas wujudnya hukum, dan menjadikan bersalahannya atau meninggalkannya sebagai alamat ternafinya hukum. Jika diikat hukum wajib sebab dengan hukum, apabila adanya sebaliknya tanpa sebab, maka tiadalah hukum. Contohnya, waktu sebab bagi adanya solat. Tuan-tuan apa susah nak faham kan ibarat ni kan? Okey, sebab ini maknanya, sebab ini dia adalah faktor. Bahasa mudahnya, bila kita kata sebab ini adalah faktor yang mencetuskan hukum. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Dan sebab ini ada dua jenis. Satu, sebab yang di luar kemampuan manusia, sebab yang bukan dalam kemampuan manusia. Yang kedua, sebab yang dalam kemampuan manusia. Okey. Jadi contoh sebab yang di luar kemampuan manusia. Contoh, terbenam matahari menyebabkan wajib solat maghrib. Ini sebab. Ini kalau usul fiqh, baca usul fiqh, ini sebab yang mencetuskan hukum. Okey, terbenamnya matahari mewajibkan solat maghrib. Jadi sebab di sini bukan dalam bidang kuasa manusia. Kita manusia tak boleh nak tentukan matahari kau nak terbenam, kau jangan terbenam dulu. Tak ada. Macam tu juga waktu lain, contoh subuh kan, terbit fajar, itu menandakan wajibnya solat subuh. Yang ini di luar kemampuan manusia untuk mengawal sebab-sebab ini. Okey? Sebab yang boleh dikawal manusia, maknanya dalam batasan tingkah laku manusia. Manusia boleh buat dan boleh tinggalkan. Contohnya mencuri. Wa'iyahzubillah. Kan? Contohnya mencuri menyebabkan potong tangan. Dengan syarat-syaratnya lah. Ini kita contoh je. Okey? Maknanya dalam hukum syariat, hukum syarak kita, mencuri dengan cukup syaratnya kan, boleh dipotong tangan. Maksudnya mencuri itu adalah sebab yang membolehkan tangan dipotong, tangan pencuri. Jadi mencuri itu perbuatan dalam kawalan manusia. Dia boleh kan, dia boleh nak mencuri ataupun tidak mencuri. Jadi ini sebab dalam kawalan manusia. Begitu juga cukup nisab. Okey? Syarat wajib zakat. Cukup nisab adalah syarat wajib zakat. Nisab ini kadar minimum harta dalam haul. Kadar minimum harta dalam haul yang mewajibkan zakat. Jadi nisab ni boleh tak diusahakan oleh manusia? Boleh. Nisab ni dalam kawalan manusia. Nisab ni maknanya dia bekerja, dikumpul duit, disimpan, katalah contoh wang simpanan kan, setiap bulan. Kalau ikut gaji dia mungkin tak wajib zakat. Mungkin gaji dia tak wajib zakat. Katalah gaji dia berapa? 3,000. Pergi pejabat zakat, cek-cek, buat kiraan, tak wajib zakat. Zakat pendapatan. Okay? Tapi duit tu disimpan. Sebulan, setiap bulan simpan 100, sampailah jumlahnya berapa? 20,000. Kan? Nisab semasa, katalah sekarang ni nisab 20,000. Sampailah duit dia mencecah 20,000, nisab dia
maka ketika itu dia wajib mengeluarkan zakat. Ini sebab yang dalam kawalan manusia. Okey, jadi sebab betul dalam fiqh dia akan guna perkataan-perkataan ni. Ni sebab, kan? Jadi dia akan kata-kata sebab. Sebab ini perbuatan sekian, ini menyebabkan. Kalau kita contoh dalam bab taharah atau bab bersuci, kan? Dia akan kata, kan, ada sebab yang menghalang hukum. Sama je Ustaz. Okey, la musyahada fi istilah. Orang Arab kata apa? Tak ada masalah pada istilah. Kan? Jadi sebab istilah usul fiqh tu dia guna sebab. Kan? Jadi ada sebab yang mencetuskan hukum. Dan ada juga sebab yang menghalang hukum. Yang ini disebut sebagai yang keenam, iaitu mani'. Yang keenam tadi, yang kelima sebab. Yang keenam disebut mani'. Mani' ni halangan bagi hukum. Okay? Kalau kita nak kata dia sebab yang menghalang, boleh juga. Tapi istilah fiqahnya, usul fiqahnya, dia kata halangan, tegahan. Tegahan. Apa tegahan? Dia kata di sini, iaitu ikatan antaranya dengan yang lain adanya, maka berlakunya terhalang. Tengok, dia memang terjemah, dia ambil Arab tu memang dia terjemah begitu langsung. Okey, macam kita baca kitab Jawi klasik lah. Okey, ia adalah sifat yang zahir tetap yang melazimi wujudnya, tiada hukum atau tiada sebab. Justru mani' jika adanya maka ditegah adanya hukum. Seperti adanya haid maka tiadanya wajib solat. Ringkasnya, mani' ni dia adalah sesuatu yang berlaku menyebabkan hukum tak boleh laksana. Dia penghalang bagi hukum. Contoh dia bagi di sini, dia bagi contoh haid. Haid itu menghalang hukum. Hukum apa? Solat dan puasa. Solat, puasa, apa lagi? Memegang Quran. Contoh sajalah ni, kan. Kita nak bagi faham. Mani' itu sebenarnya penghalang hukum. Dia menghalang hukum untuk dilaksanakan. Kalau tak ada haid, tetap orang perempuan wajib solat, wajib puasa, boleh pegang Quran. Tapi bila datangnya haid, maka haid tadi telah menghalang hukum berlaku pada diri seseorang. Begitu juga contoh lain, kalau kita kata membunuh menyebabkan tertegahnya pewarisan. Maksudnya kalaulah pembunuhan itu berlaku antara waris dengan pewaris, kan? Pewaris dengan waris. Contoh, wa'iyahzubillah, contoh sajalah, katalah anak tu bunuh bapa dia. Menyebabkan anak tadi, pembunuhan tersebut menyebabkan dia terhalang daripada dapat pusaka. Okay? Kalau berlaku pembunuhan di antara waris, maknanya salah seorang tak akan dapat pusaka. Begitu juga sebaliknya. Kalau bapa lah bunuh anaknya, bapa pun tak dapat harta pusaka daripada anaknya. Tak dapat juga. Ini pembunuhan, ini contoh yang menghalang. Sekalipun ada hubungan darah, walaupun syarak kata ini ashabul furud. Syarak kata ini ashabul furud dalam bab pusaka, ini orang yang memang dapat harta pusaka. Tetapi ada penghalang. Apa dia? Perbuatan membunuh itu. Okay? Kerana dia membunuh warisnya, maka dia terhalang daripada mendapat pusaka. Ini mani'. Yang keenam, mani'. Yang ketujuh, azimah. Azimah. Apa dia azimah ni? Azimah ini adalah hukum asal yang disyariatkan oleh syarak. Hukum asal yang disyariatkan oleh syarak. Ini namanya azimah. Penggunaan azimah ini, penggunaan istilah azimah ini biasanya dibahaskan dalam
apabila membicarakan bab rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Rukhsah ni dalam bab keringanan hukum. Jadi bila ada keringanan, biasanya yang asal itu dinamakan azimah. Okay? Jadi bukanlah semua hukum tu kita kata azimah, tetapi biasanya kalau ada rukhsah, maka yang asal tadi kita namakan dia sebagai azimah. Dinamakan sebagai azimah, maknanya hukum asal. Jadi azimah ini dia juga berkisar kepada 5 hukum taklifi. Azimah ini terpakai pada 5 hukum taklifi, iaitu wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Jadi itu semua kita namakan dia sebagai azimah. Itu yang ketujuh, kan? Yang ke-8 dinamakan rukhsah. Rukhsah ni berlawanan dengan azimah. Kita sebut tadi kan, rukhsah ni keringanan. Keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh syarak dengan sebab keuzuran. Jadi bila adanya rukhsah, hukum asal tadi kita namakan dia azimah. Contoh, rukhsah solat secara jamak dan qasar bagi orang yang bermusafir. Jadi kita kata rukhsah ini, jamak dan qasar ni sebagai rukhsah. Maka azimahnya apa? Azimahnya adalah solat secara tamam. Solat secara penuh. Maknanya tidak diqasarkan. Rakaat-rakaat yang solat-solat yang punya 4 rakaat tidak dipendekkan, tidak dijadikan 2 rakaat. Jadi solat tamam itu kita namakan dia azimah. Yang kita buat secara jamak dan qasar itu kita namakan dia sebagai rukhsah. Begitu juga orang yang tidak berpuasa dalam permusafiran. Maka kita kata orang ini mengambil rukhsah safar, rukhsah musafir untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia bertegas untuk berpuasa, maka kita kata orang ini berpegang kepada azimah. Berpegang kepada azimah. Okey, sebab puasa ini kan, dia memang syarat kata boleh meninggalkan. Haruslah. Dia rukhsah yang harus. Kan? Harus meninggalkan puasa ketika bermusafir. Jadi dia subjektif lah. Ada orang mungkin safarnya penat kan, perjalanannya jauh, dan mungkin pengangkutannya pun tidak mudah. Okey, jadi menyebabkan bagi dia perlu untuk mengambil rukhsah tadi. Tapi bagi orang yang perjalanannya mungkin santai, walaupun jauh, tapi naik kapal terbang kan, aircon kan, duduk saja kan, memang tetap ada letih juga. Perjalanan ni tetap letih, walaupun kita nampak dia selesa kan. Okay, kita walaupun naik kereta balik kampung kan, ada aircon apa semua, duduk saja kan, tapi letih juga. Apatah lagi kalau yang kita tu yang memandunya, letih juga. Tapi sebahagian orang, untuk dia mengkodokkan puasa sendirian ketika orang lain berbuka, itu sangat susah untuk dia. Kan, kita nak puasa ramai-ramai bulan Ramadan kan senang. Sebab apa? Satu dunia puasa. Sana puasa, sini puasa kan. Tapi kalau kita seorang-seorang kena puasa nanti, qada, ketika orang lain boleh makan, hari kita puasa tu pula kawan-kawan, jom pergi makan, aku belanja. Masa kita puasa pula baru kawan nak belanja. Hari kita tak puasa, tak ada siapa nak belanja. Jadi ada orang dia rasa berat, maka dia kata tak apalah, saya tak nak ambil rukhsah berpuasa ni, untuk tidak berpuasa, saya nak berpuasa. Tapi kalau dia tak nak puasa pun tak ada masalah. Kita tak perlu kita pandang pelik lah kan, tak puasa, dia rukhsah, dia ambil rukhsah. Cuma dia kena jagalah adab-adab dia kan. Tidaklah makan di khalayak ramai dengan alasan saya musafir. Tidak juga. Adab tu tetap dia kena jagalah. Bagaimana dengan solat? Solat jamak dan qasar ini,
Sebagian fuqaha mengatakan apa? Di dalam musafir tidak ada solat tamam, tak ada langsung. Mana seolah-olah macam mengatakan wajib lah. Dalam permusafiran dia kata wajib lah solat secara jamak dan qasar. Tapi ini bukan pandangan Syafi'iyah lah, bukan Syafi'iyah kan. Kita mazhab Syafi'i menganggap itu sebagai sunnah lah kan. Maknanya sunnah Nabi ketika permusafiran, maka Nabi solat secara jamak dan qasar. Walaupun ada mazhab kata kan wajib, sebab Nabi tak pernah bermusafir melainkan Nabi solat secara jamak dan qasar. Okey, jadi kalau kita hari ini kita kata, ada orang berpandangan begini, dia kata buat apalah jamak qasar sekarang ni. Dulu nama Nabi sesuai lah zaman Nabi, sebab apa? Oh, naik unta kan, lalu kat padang pasir mana ada RNR apa semua kan, nak berhenti air susah apa semua. Jadi sebab itulah Nabi jamak dan qasar. Kita sekarang ni Allah macam mana kita highway Allah, tengok senang, RNR semua ada, berhenti je, surau ada, air ada kan, kemudahan ada. Berapa nak jamak dan qasar? Kita ni malas semayang. Jadi sebagian orang pandang macam tu kan. Sebenarnya afdalnya adalah jamak dan qasar. Kalau orang kata dia solat tamam itu menunjukkan dia lebih warak, itu salah. Dia mengambil hukum secara salah. Warak, dia menganggap itu warak. Dia lah orang tu lah, dia salah faham. Dia merasakan itu adalah warak. Maknanya hati-hati. Itu bukan hati-hati kan? Itu maknanya kita menyalahi sunnah. Sedangkan sunnah suruh kita ambil yang mudah. Nabi SAW dalam bab hukum, tidak ada Nabi melainkan Nabi akan cari yang mudah untuk orang. Itu pendekatan Nabi. Dalam bab hukum ni, Nabi akan bagi orang jalan mudah untuk permudahkan orang. Nabi tak akan bagi orang jalan yang sulit, yang susah. Jangan kita pula terbalik kan. Kita bagi orang yang susah. Oh ni kita apa nak susah-susah sekarang ni kan. Kemudahan ada, jangan malas nak semayang lah kan. Kan? Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita menunjukkan Islam itu susah. Jadi generasi-generasi muda tu nampak Islam ni payah. Payah kan. Mungkin sekarang ni orang dah mungkin, yalah, orang berpelajaran apa semua kan. Jadi banyak hukum-hukum tu orang dah boleh terima lah kan. Jadi orang dah boleh faham. Kalau macam orang perempuan semayang, tak mesti dia pakai telekung. Pakaian harian yang dipakai pun asalkan cukup syarat untuk aurat kan, labu tidak ketat dan sebagainya, pakaian tu pun dia dah boleh dah untuk mendirikan solat. Jadi orang dah boleh faham kadang-kadang seperti itu. Yang ini dinamakan sebagai rukhsah. Jadi kita ambil rukhsah ni kan. Rukhsah ni kita ambil mana-mana rukhsah yang Nabi sarankan. Okey, maknanya kita boleh pegang pada rukhsah ini. Jadi rukhsah ni juga dia termasuk dalam 4 hukum syarat, iaitu wajib. Okey, antara rukhsah yang wajib seperti apa? Memakan bangkai ketika darurat. Ini rukhsah yang wajib. Kalau dia tak makan, dia akan mati. Dosa dia. Dia berdosa kan. Ada pula rukhsah yang sunat, seperti qasar dalam musafir. Ini pegangan mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Ada pula rukhsah yang harus. Apa dia? Harus melihat aurat oleh doktor kerana rawatan. Maknanya kalau doktor yang berlainan jantina, sakitnya katalah perempuan kan, doktornya lelaki, dan mungkin ada aurat yang perlu dilihat, jadi harus kan, dibenarkan dalam sekadarnya sahajalah. Okey, sekadarnya untuk keperluan rawatan tersebut, itu dibenarkan. Tapi kalau boleh cari doktor yang sesuai sama jantina tu lagi bagus kan. Macam contoh orang perempuan nak bersalin kan. Jadi ialah kalau dia pergi hospital kerajaan memang tak ada pilihan lah, bergantunglah kepada doktor yang bertugas pada waktu tersebut kan. Tapi kalau dia pergi ke swasta,
Okey, dia boleh pilih doktor. Dan dia boleh cakap kepada pihak klinik atau hospital tersebut, saya nak doktor perempuan. Tapi ada juga perempuan yang orang Islam tu kadang-kadang ada juga dia kata dia lebih prefer doktor lelaki. Yang perempuan ni kadang-kadang dia kata dia prefer doktor lelaki. Sebab apa dia kata? Oh, doktor lelaki dia lagi lembut. Dia tak kasar-kasar lah. Dia buat tu lagi elok kan. Dia kata kalau doktor perempuan ni dia kasar kan. Mungkin pengalaman dia lah kan. Jadi kalau seorang tu dia nak jaga, ialah aurat ni kan, aurat ni memang kena jaga. Memang kena jaga. Jadi usahalah untuk jaga aurat tu kan. Itu yang lebih utama. Seterusnya, rukhsah yang makruh. Rukhsah yang makruh ni apa? Mengucap kalimah kufur. Okey, mengucap kalimah kufur kerana dipaksa, sedangkan hatinya masih kuat dengan iman. Kalau seorang tu dipaksa dan dia ditangkap oleh musuh, diseksa untuk dia mengucap kalimah kufur. Seperti berlaku pada sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Keluarganya ditangkap. Yasir dan isterinya ditangkap oleh musyrikin pada waktu itu dan diseksa. Diseksa. Siapa? Ibunya Suwaibah. Sumayyah. Jazakallahu khairan. Sumayyah dan juga suami dia Yasir ditangkap oleh musyrikin dan diseksa. Ammar ni masa tu masih muda lagi, belia, remaja lah kan, tak apa kuat sangat kan. Yalah, budak-budak kita kata macam awal-awal belasan tahun gitu kan. Diseksa tapi dia tak tahan. Mak ayah dia konsisten, bertahan, akhirnya mati syahid. Tetapi Ammar ni dia tak kuat. Dia pun mengucap kalimah kufur dan dengan sebab tu dia dibebaskan oleh musyrikin. Dan dia lari jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan sedih dan menangis. Maka turun ayat. Turun ayat yang membenarkan seorang itu mengucap kalimah kufur dan dalam keadaan dia dipaksa, sedang hatinya dalam keadaan iman yang kuat. Dia hanya rukhsah yang bersifat harus sahaja, bukan wajib. Tapi kalau seorang tu bertahan, kau nak buat apa, buatlah kan. Lantaklah kau nak buat apa, aku akan tetap konsisten. Dia bertahan, kalau dia mati syahid lah. Kalau dia mati, maka dia akan mati syahid kan. Macam saudara-saudara kita hari ni kan, di Palestin. Okey, mereka ni diancam dengan kematian. Boleh tak dia nak keluar dari Palestin, nak selamatkan diri dia? Kan, dia nak keluar dari Palestin. Okey, boleh lah nak selamatkan nyawa dia. Okey, boleh. Dia kata larilah, pergilah duduk negara Arab lain kan. Duduk Saudi ke, duduk Dubai ke. Okey, pergilah atau Eropah sana kan. Selamatkan diri, buat apa nak mati sini kan. Awak sini kalau mati pun bukan boleh apa pun. Awak ada lagi cita-cita awak ni kan, hidup dunia ni kan. Awak kalau muda-muda tu kan, awak boleh belajar, awak kan ada impian kan, nak kahwin apa semua. Tapi mereka memilih untuk mati di situ. Mati syahid kan. Sebab apa? Kerana apa? Kalau mereka meninggalkan bumi tersebut, maka lagi mudahlah Israel mengambilnya terus. Dan Israel akan kata kan, Zionis akan kata, tengoklah orang Palestin sendiri dah tinggalkan tanah air mereka. Lagi mudahlah Israel ambil tanah air tersebut, tanah bumi Palestin tadi. Jadi sebab itu mereka terus kekal konsisten. Walaupun ada juga pandangan-pandangan seperti itu di kalangan orang Islam. Ada. Presiden Mesir kata pun, tak apa, dia kata orang Palestin ni, yang Gaza ni semua keluar daripada Gaza, pergi duduk kat Sinai. Duduk dekat Sinai ni, kawasan sepadan dengan Mesir lah kan. Duduk kat Sinai tu, kawasan padang pasir. Duduk kat Sinai tu, kita akan buat camp penempatan kat situ. Duduklah sementara nanti Israel datang, dia kata bunuh semua pelampau-pelampau ni tu,
Pemimpin Arab cakap tu. Bunuh semua mereka ni, tewaskan mereka, lepas tu nanti kamu masuk balik ke dalam Gaza. Jangan lupa Rafah tu, yang jaga sepadan Rafah tu bukannya apa orang Palestin, yang jaga tu Israel dengan Mesir. Mesir yang jaga. Jahat tak jahat sempadan tu, kan? Kawan-kawan kita yang baru pergi baru ni, sempadan tu macam tuan-tuan kan, macam kita Bukit Mahkota dengan Nilai kan, cross pintu je kan, luar sini naik kereta terus boleh pergi kan. Dia tak buat macam tu. Dia tak buat macam tu. Dia buat macam mana? Sempadan tu dia buat, orang patut boleh lentah itu. Tak, dia buat macam ni. Nak melintah tak boleh, tapi nak masuk kena pusing dulu. Pusing sehala saja sebelum U-turn. Maknanya kena U-turn dulu. Pergi ni 50 km. Pergi ni 50 km sampai ujung U-turn. U-turn 50 km lagi. 50 km lagi, barulah masuk ke sempadan Rafah. Padahal depan gitu je. Kalau depan tu maknanya orang paling batu je dah. Batu tu dah sampai dulu dah. Tak tunggu kenderaan tu 50 km tuan-tuan. Jahat tak jahat? Kemudian trailer-trailer yang bawa bantuan tu bukan boleh masuk, tak boleh. Walaupun itu masa kejahatan senjata kan. Waktu 200 trailer masuk. Trailer yang benda Mesir ni, dia bawa barang sampai dekat Rafah, dia kena tukar dengan trailer Israel. Bukan trailer Mesir tu, tak boleh. Dia trailer Israel pula. Israel pula akan bawa trailer dia, barulah trailer dia akan dibenarkan masuk ke sana. Jadi kita fahamlah kalau trailer tu Israel yang kontrol, barang tu semua sampai ke Gaza ke. Kan? Silap-silap sampai mungkin separuh je. Separuh. Sebab tu kita tengok kan, perang ni memang luar biasa lah tuan-tuan. Bahkan ada sebahagian penganalisis kata ini perang dunia ketiga. Sebab kuasa-kuasa besar dunia semua bersama dengan Israel. Kuasa-kuasa besar dunia semua bersama Israel. Amerika dah tentulah, Amerika, Britain, Perancis, kan? Ni tiga ni sekutu utama. Apa tu yang kecil-kecil lain tu yang memang dapat sokongan yang dapat bantuan tahunan daripada Amerika. Negara tak apa-apa kan yang tidak menyokong kejahatan senjata. Ada beberapa negara tu yang itu. Negara-negara ni kebanyakan negara kecil. Dia orang ni memang tak ada income. Maknanya dia punya pendapatan negara pun tak banyak. Jadi mereka ni terpaksa bergantung kepada Amerika bagi grant tahunan. Jadi dia tak ada pilihan. Kita sokong je lah kan. Kalau kita tak sokong kan tak dapat pula fulus kan. Sokong je lah. Kita doa lah tuan-tuan. Walaupun kita dah macam dah layu dah, dah lali lah. Tak habis-habis bila nak pergi perang ni kan. Kan? Dah semangat dah tak ada dah. Okay? Hari ni dah hari yang ke-77, 76, 77. Hari ke-77 tuan-tuan. Dah 2 bulan lebih tak pernah Gaza ni perang selama ni. Dulu paling lama pun saya ingat 3 minggu, 21 hari kan. Ini memang rekod. Dan 77 hari dah ni tuan-tuan, Israel tak berjaya mencapai apa-apa. Tak berjaya mencapai apa-apa pun kemenangan dari sudut ketenteraan, melainkan membunuh orang awam, wanita dan kanak-kanak. Misi dia untuk hapuskan Hamas gagal, tak berjaya. Mula-mula dia kata nak hapuskan Hamas. Mula-mula Israel kata selepas 7 Oktober tu kita akan hapuskan Hamas masuk dalam Gaza. Kita nak hapuskan, tak berjaya. Okey, misi dia hapuskan Hamas dan bawa balik tawanan. Dua-dua ni tak berjaya. Lepas tu dia kurangkan sikit. Dia kurangkan sikit target dia pun. Okey, kita akan bunuh pimpinan-pimpinan Hamas. Siapa komando-komando dia yang jadi
mastermind yang buat percaturan ni. Dia target komando pula. Yang ini pun tak berjaya. Setakat semalam Abu Ubaidah, jurucakap tentera Al-Qassam, dia kata sejak daripada perang 77 hari ni, kita dah musnahkan melebihi 700 peralatan logistik kenderaan, sama ada dalam bentuk jeep, kereta kebal, kan, dia punya bulldozer. 700. Itu yang di medan perang. Belum lagi yang kerugian dekat ekonomi dia. Saham syarikat-syarikat jatuh, airport tutup, penerbangan antarabangsa tak ada, kesan boikot. Starbucks ada yang dah tutup dah, bukan di Malaysia lah. Dekat Morocco, Starbucks dah tutup dah. Di Morocco, Starbucks dah isytihar, kita tutup operasi. Di Morocco 2 bulan habis. Di Eropah pun, sebahagian negara Eropah boikot. Eropah dahsyat. Di US pun. Sebab apa? Ni media sosial. Sebab mereka dapat berita-berita melalui sumber yang lain, alternatif. Dia tak percaya dah CNN tu. Kalau dia tengok CNN pun, dia tengok yang lain, Jazeera tu. Jadi ini satu, ada kita kata perang yang cukup dahsyat lah. Cukup dahsyat. Dia difahamkan Israel dah kemarin dia nak perdamaian, maksudnya gencatan senjata yang kedua. Tapi dia kena patuh pada syarat Hamas. Hamas letak syarat, hentikan serangan. Tu je syarat dia. Kamu nak tawanan kamu, kan? Sebab Israel ni di perang, dia masuk je perang, tawanan dia pun dia akan bunuh. Serius tuan-tuan. Sebab dalam akidah perjuangan Israel, ni akidah tuan-tuan, akidah perjuangan dia, membunuh tawanan tu lebih baik. Tawanan dia, orang dia, rakyat dia yang mati di Gaza itu lebih baik dan selamat untuk dia, berbanding tawanan itu terpaksa dia terima dengan menerima menerima syarat Hamas. Kalau Hamas bagi syarat, dia terpaksa akur lah. Jadi sebab tu dia tak nak. Dia kalau boleh, biar diserang bertubi-tubi ni, tawanan-tawanan dia pun biar mati. Sebab tu Hamas ni nak pastikan sangat betul, jangan sampai tawanan ni ada yang mati. Jadi kalau mati, dia akan, yelah, mati satu tekanan kepada kerajaan dia lah, kerajaan Israel. Tapi yang ruginya, Hamas tak boleh gunakan tawanan ni untuk dapatkan pembebasan daripada tawanan-tawanan Hamas ataupun rakyat Palestin yang masih berada dalam penjara Israel, daripada kanak-kanak yang baru ni keluar pun, kanak-kanak dengan wanita. Ada lagi orang dewasa, lelaki-lelaki masih belum keluar lagi. Jadi untuk second ni, untuk yang kedua ni, dia nak tengok macam mana. Hamas masa mula-mula itu dia kata, mula-mula dia nak semua dengan semua. Kami ada 200, yang kami punya, rakyat kami dekat penjara kamu ada 1,000, dekat berapa ribu, 5-6 ribu ada. 200 dengan 5,000 ni keluar semua. Israel kata tak boleh. Kan? Tapi dah hari ke-77 ni, Israel pun makin rugi perang, kan? Mati pun banyak, kan? Video-video yang Hamas keluarkan dalam YouTube, serangan-serangan yang dibuat tu memang kita nampak memang profesional lah. Dia masuk perang tu sebagai profesional, bawa kamera semua, walaupun dia tak bagi, mungkin dia ambil gambar tu banyak lah, dia tak tunjuk lah gambar yang kepala bersepai ke, dia tak tunjuk lah, kan, sebab mungkin inilah, kan. Tapi kita nampak lah, memang mereka betul-betul bersedia lah, bersedia untuk perang ni, untuk tempoh yang panjang. Jadi kita jangan berhentilah berdoa, tuan-tuan. Walaupun orang lain mungkin dah tak cakna dah. Dia kata McDonald pun dah makin penuh balik, Starbucks pun dah minum balik, kan. Okey. Jadi kita ni teruskan berdoa. Teruskan berdoa, kita sembahyang tahajud, kita bangun malam-malam tu, kan. Berdoalah, mudah-mudahan Allah Taala berikan kemenangan, dan insya-Allah kemenangan tu semakin hampir. Kalau tengok tanda-tanda tu,
adalah, ya. Sebab Israel tak pernah alami benda macam ni. Dalam sejarah moden dia ni, dia tak pernah alami benda ni. Okey, kita berhenti sebentar untuk azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Ada dua istilah lagi, tuan-tuan. Istilah yang ke-9, sahih ataupun disebut sebagai as-sahih, iaitu hukum syarak yang didapati sebabnya sempurna segala rukun dan syaratnya serta menafikan segala tegahannya. Justru ia membawa kepada kesan syarak seperti solat yang sah
akan terlepas daripada sebarang zimmah. Zimmah ni maksudnya apa? Tuntutan. Kerana ianya sudah dikira. Itu kalau ibadat. Mana kita kata solat ni sah, maknanya okey lah. Tak ada lagi perkara yang tertakluk, maknanya perkara pada berbangkit lah. Kalau kita kata solat tu tak sah, solat tu masih lagi dikira belum ditunaikan. Kalau orang tu solat, dia tak baca Fatihah dalam mana-mana rakaat, maka solat tadi tak sah. Jadi itu masih lagi tertanggung pada zimmah. Zimmah tu maknanya pada diri dia masih lagi terikat, belum terbebas zimmah dia, sebab dianggap tidak sah. Begitu juga nikah yang sahih menghalalkan untuk bersama suami isteri. Kalau muamalat, contohnya dalam muamalat, kita kata nikah, akad nikah, ini bab munakahat, kan? Dalam pernikahan kita kata akad ini sah. Jadi dalam bab munakahat, bila kita kata akad itu sah, maknanya dia menghalalkan hubungan antara suami isteri tersebut. Sama juga kalau dalam muamalat kita sebut jual beli ini sah. Jadi bila kata sah, maka berlakulah penyerahan barang kepada pembeli, penyerahan harga atau wang kepada penjual. Jadi segala kesan daripada akad yang sah itu terpakai. Apa kesan kepada akad? Maknanya kalau jual beli, dia memberikan hak milik kekal kepada pembeli. Dia memberikan hak milik kepada wang atau harga yang dibayar tadi. Begitu. Itu istilah yang ke-9. Istilah yang terakhir, yang ke-10, iaitu fasid dan batil. Fasid dan batil. Okey. Fasid dan batil dalam mazhab Syafi'i adalah sama, iaitu hukum yang tidak sahih, sama ada dalam bentuk ibadat atau muamalat. Ini terjadi dengan sebab berlakunya kepincangan dalam rukun atau pada syarat, dan boleh jadi pada sifat, melainkan perbezaan antara fardu dan wajib dalam ibadat haji. Okey, kalau kita kata dalam mazhab kita, kalau dia kata solat ini fasid atau solat ini batil, dia sama. Batil dan fasid itu sama dalam mazhab Syafi'i. Jadi istilahnya diguna pakai dalam semua cabang ibadat, munakahat, muamalat, semua diguna pakai istilahnya fasid dan batil. Ni mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur. Jumhur ni Maliki pun pakai sama, Hambali pun guna sama, kan? Ada perbezaan istilah pada mazhab Hanafi. Hanafi dia dua istilah. Batil ini, atau kita kata batal, dia guna pada bab ibadat. Mazhab Hanafi, dia kata ibadat ni batal, solat ni batal. Okey. Dia akan guna istilah fasid. Fasid ni dia akan guna pada munakahat dan juga pada muamalat. Kalau dia kata nikah ini fasid, sebab apa fasid dia kata? Sebab fasid sebab apa? Kerosakan berlaku pada syarat. Dia bukan pada rukun, tapi pada syarat. Pada syarat, kan? Okey. Jadi kalau pada syarat, mazhab Hanafi, pada dia nikah fasid ini dia belum batal. Contohlah nikah fasid, kan? Pada dia nikah fasid ini dia belum batal. Dia boleh di-repair. Repair dengan menghilangkan sebab yang mengatakan dia fasid. Sama juga dengan muamalat. Dalam muamalat pun sama. Kalau dia kata akad ini fasid, rosak, sebab apa? Mungkin syarat. Katalah contoh, kan? Contoh jual beli air, kan? Berapa ni? Bayar dengan satulah. Satulah dia kata satu kan, contohlah, kan? Dia sebut wan. Dia kata wan, kan? Wan ni wan apa? Jadi akad tu dia kata fasid lah, sebab tak jelas. Satu apa? $1 ke? $1 ke? Okey. Satu apa lagi? $1 dinar ke? Contohlah, kan? Jadi nak selesaikan masalah ni, dia kata rubuh je lah kat situ. Mata wang apa kat sini? Pakai mata wang apa kat sini? Sini kita pakai ringgit. Okey, RM1 lah. Selesai. Ya.
Ya, cacat. Ada kecacatan. Dia cacat pada muamalat tadi. Dia tidak sampai menjejaskan rukun. Maksudnya rukun ada. Orang yang berakad, barang yang diakadkan, lafaz akad jual beli itu ada. Tapi pada syarat dia. Okey, bukan pada harga. Harga tak disebut. Berapa harga ni? Jadi cacat pada akad. Jadi akad seperti ini mazhab Hanafi kata ini fasid. Kalau jumhur dia kata ni batal terus. Ni batal. Okey, ini beza penggunaan istilah antara maksudnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu pada diri saya. Mohon ampun dan maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa bayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbuna illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.